Chen, he's from Indonesia. Indonesia. Welcome. Yeah. Thank you. Selamat siang semuanya, masih dari Isfahan, Iran. Ini hari kedua kita di Isfahan, masih dengan teman aku Julian. Hello. Hello. 今天我们要探索不太一样的东西。对，伊斯法罕这边有一片亚美尼亚人社区，然后还有包括有2座历史很悠久的教堂，然后我之前有看资料，就是亚美尼亚人在伊斯法罕聚居也有几百年的历史了。对，然后到现在他们还保留他们自己文化、对信仰。对，是这样的，所以很有意思。我们一起来看一下。对，然后昨天我们只探索了伊斯法罕的古城嘛，就是最有名的、最有代表性的那个景点就是古城。包括像这个伊玛目清真寺啊，对，还有那个大的广场啊，对，然后那边呢其实就是可能最有代表性的地方，对。但是刚刚我们一路走过来，发现其实伊斯法罕这个城市还是很大的，对，也有很多很有生机的一些街景。那我们今天去看看吧，那个亚美尼亚人社区。Sejarah komunitas Armenia di Isfahan bermula pada awal abad ke-17. Saat itu, Armenia menjadi wilayah yang diperebutkan 2 raksasa kekaisaran, yaitu Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Safawi Iran. Pada tahun 1603, Perang Ottoman dan Safawi meletus. Penguasa Safawi, Syah Abbas pertama, melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayahnya yang hilang, termasuk Armenia Timur. Syah Abbas melancarkan strategi bumi hangus untuk menghalau musuh. Ia memerintahkan pemindahan paksa ratusan ribu orang Armenia dari Julfa, yang saat ini menjadi wilayah Azerbaijan, ke wilayah kekaisarannya, terutama ibu kota baru Persia, Isfahan. Orang Armenia dikenal sebagai pedagang dan pengrajin yang ulung. Syah Abbas ingin memanfaatkan keahlian mereka untuk mengembangkan perekonomian di ibu kota Isfahan. Perjalanan dari Julfa ke Isfahan sangat memilukan dan menyebabkan kematian ribuan orang akibat kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Tapi dalam perjalanannya, hanya 1/5 dari orang Armenia yang bertahan hidup. Nah, orang Armenia yang bertahan hidup ini kemudian ditempatkan oleh Raja Syah Abbas pertama di sebuah area di kota Isfahan. Ini merupakan awal mula terbentuknya area New Julfa. Area ini dinamakan sebagai New Julfa untuk mengenang kampung halaman orang Armenia dari kota Julfa. Dan sekarang kita lihat di sini ada sebuah katedral, namanya Van Cathedral, dibangun pada pertengahan abad ke-17. Jadi orang Armenia yang datang ke Iran ditempatkan di sini, diberikan kebebasan untuk beragama dan menjalankan tradisi mereka. Ini merupakan salah satu cerminan toleransi beragama pada masa kekaisaran Raja Syah Abbas pertama. Nah, kalau kita lihat arsitektur dari Van Cathedral menggabungkan unsur arsitektur Persia dan Armenia. Dan orang Armenia sejak dulu dikenal sebagai orang yang sangat pintar berdagang. Banyak dari mereka merupakan pengrajin yang sangat handal juga. 刚去那个 information 那里拿了2个宣传册，但是很遗憾，因为基本上没有外国人来这边，所以他们的宣传册都是波斯语的。而且他是工作人员给我翻箱倒柜，最后找出来这2个东西，也没有英语的版本。然后那工作人员是亚美尼亚人吗？亚美尼亚人吗？不是，不是。然后他跟我简单介绍了一下这个社区。那这个社区呢，其实像在1个世纪以前的话，它其实是，可能整个伊朗的中部吧，算是最大的一个亚美尼亚人社区。那但是现在呢，就是这1个世纪期间呢，有很多原本住在这里的亚美尼亚人都迁居到了其他国家，所以到现在呢，这个社区只剩下了差不多3-4千人。3-4千亚美尼亚人住在这里，然后同时这个社区还有其他的种族也都一起生活在这里，而且现在这2个教堂，也没有任何的礼拜的活动了，完全就是作为一个博物馆供游客参观，而且基本上都是伊朗国内的游客，很少有国外的游客来。Jadi ini adalah gereja apostolik khas Armenia, dan di sini terdapat prasasti peringatan yang dibangun untuk memperingati para uskup di Van Cathedral. Dan kalau kita lihat ini semuanya masih ditulis dalam bahasa Armenia.
都是用亚美尼亚语写的。对呀 ，Aksara Armenia。你知道亚美尼亚语有多少个字母吗？不知道。有38个字母。38个字母。对。而且亚美尼亚语没有近似的语言。没有什么？近似的语言，它就是相对来说独立性很高。Begitu melangkah masuk ke dalam Fang Cathedral, rasanya seperti memasuki dunia lain. Dari luar, bangunannya tampak sederhana, tapi interiornya begitu memukau. Setiap dinding, lengkungan, hingga kubah dipenuhi lukisan dinding berwarna emas, biru, dan merah tua yang menceritakan kisah-kisah Alkitab secara runtut. Mulai dari penciptaan dunia dan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, lengkap dengan pengusiran mereka oleh malaikat bersayap. Di bagian dinding bawah, kisah berlanjut dengan adegan kelahiran Yesus, mukjizat-mukjizatnya, penyaliban, hingga kebangkitan. Selain itu, juga terdapat lukisan yang menceritakan The Last Judgment atau pengadilan terakhir. Di sisi kanan, tergambar surga yang bercahaya, malaikat dan orang-orang saleh di bawah sinar keemasan. Sedangkan di sisi kiri, para pendosa digambarkan jatuh ke dalam api neraka, diselimuti warna merah gelap dan bayangan dramatis. Setiap adegan dibingkai oleh ornamen bunga dan pola arabis khas Persia, menciptakan perpaduan indah antara seni Kristen Armenia dan keanggunan estetika Persia. 哎呀，今天来这个地方来对了，长很多知识。对，刚才跟这个教堂里面的一个工作人员聊了一下，是吧？他看起来就是明显感觉长得像亚美尼亚人。然后我们问了他一下，他确实是居住在这个社区的亚美尼亚人。对，然后确实现在居住在这个地方的亚美尼亚人有3到4千了。他说哈，其实他说这个社区，以前挺有影响力的。对，包括在那个苏联时期的时候。对，因为苏联时期的时候，亚美尼亚那边是归苏联管嘛，是吧？对，是苏联加盟国之一，所以他们的包括文化啊，包括各个方面，可能一些传统啊，会受到一部分的压制。因为毕竟苏联是一个社会主义国家。那可能在宗教方面的东西可能会有一些受到限制啊，所以反而是当时居住在伊朗的亚美尼亚人，他们会保留很多亚美尼亚的文化和传统。然后呢，在这个苏联解体、亚美尼亚独立之后呢，再把他们传承回去。很有意思。对。但是苏联解体的时候呢，伊朗已经伊斯兰革命10几年了。对。他们伊朗这边的亚美尼亚人也又可能受到一部分的压制。就还是觉得他们这个民族确实是很强大。包括刚才你不是也问了他一个问题嘛，就是他们亚美尼亚人作为一个少数，在伊朗政教合一的这么一个国家，他们的生活是什么样的？是不是？对，他们过得好不好？其实他告诉我，其实居住在伊朗的亚美尼亚人还是有很大的权利的，去传承和保护自己的文化。包括他们有双语学校，可以在学习波斯语的同时，还可以继续学习亚美尼亚语。包括在他们自己社区内部可以进行一系列亚美尼亚的节日的庆典啊。包括可能一些文化活动啊，在自己的这片区域都是可以进行的。对，所以其实保护他们的文化，其实在伊朗，保护的还是挺好的。对，而且他说，其实亚美尼亚人在伊朗啊，应该他说在德黑兰最多，但是没那么聚集，是不是？对。他说在这边有大概3、4千就很聚集嘛，所有的亚美尼亚人都住在这个社区，但是在德黑兰的亚美尼亚人可能是这里的3、4倍，但是它比较分散啊。是啊。Terus tadi ada informasi tambahan juga dari petugas di dalam Fang Cathedral, katanya di area Armenian Quarter, New Julfa ini terdapat 13 gereja atau katedral. Tapi ini yang paling besar, karena tempat ini juga merupakan tempat tinggal bagi para pemuka agama, para uskup dari Fang Cathedral. Selain itu di sini juga ada cemetery atau kuburan dari para uskup ya. Di belakang sana kelihatan. Pemakaman yang terletak di halaman Fang Cathedral ini berasal dari abad ke-17, sejaman dengan berdirinya pemukiman New Julfa.
Pemakaman menampilkan batu nisan dari berbagai periode, menceritakan evolusi seni dan kondisi sosial komunitas Armenia selama berabad-abad. Sebagian besar batu nisan ditulis dalam huruf Armenia kuno, mencatat nama, tanggal, dan terkadang puisi atau doa untuk yang meninggal.亚美尼亚人在伊朗的分布吗？对，因为在17世纪的时候呢，这个亚美尼亚人被奥斯曼帝国统治，那么在这个帝国内部，其实对亚美尼亚人是不好的。那可能一大部分亚美尼亚人就会选择出走，然后就会一路迁徙到了伊朗。然后这个就是到伊朗的各大城市吧。这里亚美尼亚人的祖先是从这个城市叫朱法，然后现在是阿塞拜疆的纳克什万，就是它是阿塞拜疆的飞地。我去过这个地方。哦，你去过啊？对，它现在是伊朗和阿塞拜疆纳西切万的边境，这个城市叫朱法。所以这个地方现在叫 New Julfa。对，他们为了纪念自己的家乡。对。Orang Armenia dikenal sebagai pedagang ulung dan mereka suka merantau kemana-mana juga. Dan ini adalah peta penyebaran pedagang Armenia di seluruh dunia. Itu dari atas sampai ke Rusia, Saint Petersburg. Terus di Asia Tenggara bahkan sampai Indonesia. Itu ada Jakarta dan Surabaya. Singapore, Penang, Manila, Canton。中国的话，他们就到那个广东。那东南亚的话，他们主要是在印尼、新加坡、马来西亚还有菲律宾。然后最西的话，到那个欧洲那边哈。对，西班牙，英国。Terus ini pakaian tradisional orang Armenia。这边都是一些亚美尼亚人的文物的展览。他们也有很多那个亚美尼亚人是很厉害的工匠，其实。对，很会做工艺品。所以这些应该是他们做工艺品的一些工具。对。Selain dikenal sebagai pedagang dan pengrajin yang handal, orang Armenia di Iran juga memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi percetakan di Iran. Ini salah satu alat percetakan yang digunakan pada zaman dulu. Kelihatannya bagus banget ya, elegan banget nih perabotan orang Armenia. Terus ada dressnya juga. Wah, 好精致哦。对，它这个感觉，它这个博物馆就是布置得很用心。然后能感受到其实，但是我们也不好说。对，也不好说这个到底是政府推动呢，还是说亚美尼亚人他们这个社区他们自己搞的？对，但我觉得应该也有可能，他们这个社区会有很多 donation， 因为亚美尼亚人真的对于自己保留自己文化这一方面是非常非常团结。我知道的很多地方都有亚美尼亚人的社区，包括他们自己有做的一些关于自己文化保留的东西，包括你知道在耶路撒冷，耶路撒冷那个古城有四个片区，4个片区分别是犹太人的社区，阿拉伯人的社区，然后基督教的社区，还有亚美尼亚人社区。Wah gile, di sini ada sempoa, 有算盘呢。亚美尼亚商人原来也用算盘。Menelusuri komunitas Armenia di Iran ngingetin aku betapa mereka adalah pedagang dan pengusaha yang handal sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi bayangin aja zaman dulu, ngatur bisnis masih serba manual, pasti ribet banget. Pembukuan masih pakai buku yang tebel banget, hitung manual pakai sempoa, komunikasi mungkin bisa makan waktu berbulan-bulan. Tapi sekarang di era serba digital nih, tantangannya beda. Ngatur penjualan, inventaris, pembukuan, hingga marketing, semuanya harus bisa jalan berbarengan.
Kalau enggak, biaya dan waktu bisa terbuang sia-sia. Nah, yang aku lihat di teman-teman pebisnis lainnya biasanya suka malas digitalisasi karena merasa gaptek, takut nggak bisa operasiin, atau takut mahal kalau beli software bisnis. Nah, buat yang punya problem yang sama, aku mau kasih tahu nih yang namanya Odoo, software bisnis yang lengkap banget. Aku pribadi pakai Odoo untuk ngembangin channel dan manage beberapa project tanpa background coding sama sekali. Karena memang se-user friendly itu. Yang aku suka, Odoo itu modular, jadi kita bisa pilih fitur yang kita butuhin aja. Misalnya mulai dari invoicing dulu, atau langsung paket lengkap kayak CRM, sales, hingga manufaktur juga ada. Nah, ketika pencatatan sudah digital, saat tutup buku, cek kesehatan keuangan kita jadi lebih cepat juga. Dengan Odoo, bisa satu klik aja seperti ini. Intinya, dengan tools yang tepat, ngelola bisnis bisa jadi lebih efisien. Kita bisa fokus ke hal yang paling penting, berkembang dan berinovasi. Sama kayak komunitas Armenia di Iran yang tetap bertahan dan bisa eksis selama berabad-abad. Jadi langsung aja klik linknya di kolom deskripsi untuk coba gratis. Siapa tahu, Odoo bisa bantu kalian buat streamline bisnis dan project kalian. 这个应该是给婴儿洗礼用的。Aku berjalan ke bagian lain Fang Katedral yang mengisahkan episode kelam sejarah Armenia. Di balik kaca-kaca display ini, ditampilkan potret keluarga yang hilang, peta pengungsian, potongan pakaian, dan bahkan surat-surat anak kecil yang tak pernah sampai ke rumahnya. Semuanya mencatat salah satu tragedi paling kelam di abad ke-20, genosida Armenia tahun 1915. Peristiwa di mana pemerintah Kekaisaran Ottoman secara sistematis menindas, mengusir, dan membunuh sekitar 1 hingga 1,5 juta orang Armenia di wilayah Kekaisaran tersebut. Peristiwa bermula pada 24 April 1915 saat ratusan intelektual, pemuka agama, dan tokoh masyarakat Armenia di Istanbul ditangkap dan dieksekusi. Setelah itu, gelombang deportasi besar-besaran dimulai. Sebagian besar orang Armenia yang dideportasi tewas di jalan karena kelaparan, penyakit, atau kekerasan. Setelah tragedi ini, komunitas Armenia tercerai-berai di seluruh dunia. Banyak yang menetap di Timur Tengah, termasuk Iran dan Suriah, Eropa, hingga Amerika. Dan di sini dipamerkan gospel catatan tangan dalam aksara Armenia. Misalnya gospel yang satu ini ditulis pada abad ke-9 hingga abad ke-10. Sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Kalau yang satu ini ditulis pada abad ke-12 hingga ke-13. Oh, kalau ini adalah breviary atau buku doa harian. Biasanya berisi kumpulan doa, mazmur, bacaan Alkitab, dan tulisan-tulisan rohani yang digunakan untuk ibadat harian. Ini semuanya tulisan tangan ya. Dan ditulis di Armenia pada tahun 1428. Sudah berusia 600 tahun.是亚拉腊山，是亚美尼亚人心目中的神山，是有很神圣的地位的。在很多亚美尼亚的这些货币上啊，包括很多官方的一些东西上面都有这个象征，这个作为一个标志，亚美尼亚人的一个精神标志。包括我们外国人去亚美尼亚，他那个在护照上盖的出入境章上都有这个亚拉腊山。这个亚拉腊山它就是圣经里边记载的。诺亚方舟在地球上停留的地方，就是在这座亚拉腊山上。但是很遗憾的是，现在，这个亚拉腊山它有2个山峰，一个大的山峰和一个小的山峰，他们现在都在土耳其境内。就是奥斯曼帝国当时统治了这一片地区，原本这片地区都是古代可能亚美尼亚人的住所，那一直从奥斯曼帝国一直到现在，它就是一直在土耳其境内。很遗憾，包括像在亚美尼亚的首都耶利万，
能非常清晰的看到亚特拉山。你看这幅画里边，底下还有修道院，都是很典型的亚美尼亚风格的教堂、修道院。你看这个修道院，它是一个，也是一个很典型的亚美尼亚修道院。然后旁边这个湖泊呢，是塞凡湖，是亚美尼亚境内最大的湖泊，也是整个外高加索地区最大的高山淡水湖。它是在整个高山上。然后它这个塞凡湖大概占了亚美尼亚3%的领土，现在基本上每一个去亚美尼亚的游客都会去塞凡湖观光。我看了这些介绍，听了你这些介绍，都想去亚美尼亚了。印尼护照去亚美尼亚需要签证吗？这个我还没查清楚，不知道。中国人不需要。不需要是吧？中国护照，阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚都不需要。太爽了！所以这2年，当然也是这2年才有免签待遇的，所以现在有很多中国人会走这一条线旅游。这个是亚美尼亚大屠杀纪念碑。我看这个是1975年建成的。亚美尼亚大屠杀它差不多是1914年、15年开始的，一直结束到1战结束的时候，有相关记载是差不多150万人丧生。那这个差不多应该就是纪念它的60周年，所以当时可能在这里修建了一个纪念碑。包括其实直到现在，亚美尼亚大屠杀这个议题在全世界仍然是一个备受争议的一个历史事件。并不是所有国家都承认它存在。包括其实土耳其它是不承认是有大屠杀这个存在的，它只是承认是当时奥斯曼帝国对亚美尼亚人有驱逐。但是并不承认有大规模的屠杀或者种族灭绝。包括一直到现在，有差不多30多个国家，正式承认了亚美尼亚大屠杀，它属于 genocide 种族灭绝。那包括还有其他很多国家呢，它至今可能他们有的国家会承认是有这个事情，但是没有官方的认定它是属于 genocide。因为他们要考虑到与土耳其现在的一个外交关系。所以这一直是一个备受争议的一个议题。你为什么对亚美尼亚人这个群体很了解啊？你觉得我是刚刚现查的是吗？因为很凑巧，我的硕士毕业论文写的就是关于亚美尼亚人的历史吧，在美国的一些活动。然后我觉得我之前确实没有想到，就是来伊朗居然也能看到，就是关于整个亚美尼亚人在伊朗活动的一系列的这些展览包括一些历史的一些遗迹，很凑巧。亚美尼亚人在全球的分布是不是也挺多的？非常的广。在欧洲在俄罗斯，包括在美国，都有特别多亚美尼亚人。现在的这个亚美尼亚共和国，它大概只有300万人，但是海外的亚美尼亚人差不多有500万。包括在美国的亚美尼亚人，不完全的记录差不多应该有50到100万亚美尼亚人生活在美国。而且海外的这些亚美尼亚人，他们把自己的文化都保留得非常的好，而且一旦可能一般亚美尼亚这些年就是也知道会有一些跟阿塞拜疆有一些冲突，一般发生一些冲突事件的时候，海外的亚美尼亚人都很团结，会上街进行 parade。谢谢 Julian 今天给我们上了很宝贵的1节课。我也只是了解一些相关的历史背景，然后但是我之前也没有想到，就是来到这个地方，居然能够了解到很多关于在伊朗生活的亚美尼亚人的一些，真的就是现在还一直存在的一些东西。这个门票，这个地方真的太值了。对，它门票一个人只有差不多2刀，2刀，对。它里边很多东西真的做得很超乎我的很用心预期。对。Kita ngopi sebentar ya di sini. Americano. Latte.
这个是应该是亚美尼亚特色的一种，我不知道是蛋糕、糕点还是馅饼，不知道是甜的还是咸的。旁边有一个热心的，另外一个伊斯法罕人嘛，对，伊斯法罕的当地人，他会英语，然后帮我们点了单，然后给我们推荐了这2个东西。对，因为他在英国生活了25年了，他说。对啊，然后他也去过中国好几个城市。对，给我们看了他去过中国的照片。对。Kita cobain ya, Margi Chop, kue khas Armenia. Oh， 里面是肉啊？应该不是肉，我先尝尝。那是甜的。Ini namanya gata, kue tradisional Armenia yang sangat populer. Bentuknya bulat pipih dengan isian lembut yang terbuat dari campuran tepung, mentega, dan gula. Rasanya manis dan bateri dengan aroma panggangan yang harum. Teksturnya renyah di luar, namun lembut di dalam dengan sentuhan gurih dari mentega. Ini masih kawasan New Zulfa, ada Armenia Hotel. Oh, ada bendera Indonesia di sana. Ada bendera Malaysia juga. 中国的呢？中国呢？ This is your first time in Iran? Very first time in Okay. Iran. And you're just coming as a tourist or for business or something? As a Tourist. tourist, yeah. Are you Armenian? Brave people. No, I'm Iranian. Oh, Iranian. Yes. Oh, so Cool. You're local? You're local Yes, to I'm here? local. Let me tell you, I'm a tour guide. Oh, Yeah. okay. And I'm going to, handle a tour from Indonesia. Oh, from why Indonesia. I asked you, are you from a group or not? So it's a group of about 10 people. Yeah, I know them. Ah. Yeah. They're there? Yeah. I met them before. Good. Yeah. And that's why I thought that maybe you're one of them. Yep. Yeah. Yes. Anyway, thanks for coming here. You're welcome. What's your idea about Iran? We love the people here. So kind. Can so I take a nice. video of you? Of course. That's good. I have an appointment at 3, so I have enough time. Okay. You can stop here and I will take a video from both of you. 很有那种有点欧洲的 vibe 啊，是不是？对。啊，这个门是关着的，哦应该现在是不开门哦，不开放。 Ini juga gereja satunya lagi, tapi tutup ya. Oh, Sunday to Friday. Oke, Sunday to Friday. Jadi bukannya cuma sampai dari Minggu sampai hari Jumat. 今天周六，所以没开。Satu botol Coke Zero, Oh, yeah. kemasan 300 ml, harganya 100.000 rials. Sekitar 1.600 rupiah. Hi. Yep, Thank you. Hi. 1公里多，不到2公里啊，你猜多少钱30万 rials ？30万 reals 啊，大概3万土曼3万，3000 2块钱2块钱， ，2块人民币。而且这个是女司机。对。 Kita mau cobain MRT di Isfahan. Ini MRT line 1 dengan line warna hijau. 1号线是绿色的。对。Jadi di sini sekarang ada 3 line MRT ya di Isfahan. Go. 体验一下。
Pembangunan Metro Isfahan sudah dimulai sejak tahun 2001 dengan desain dan tenaga teknik Iran. Namun, proyek ini sempat terbengkalai berkali-kali akibat kendala finansial dan sanksi ekonomi internasional. Lalu pada tahun 2017, Iran dan Tiongkok menandatangani kesepakatan senilai 1 miliar US dollar, yang mana Tiongkok akan menyediakan pinjaman untuk melanjutkan proyek yang terbengkalai, menyediakan 168 gerbong kereta, serta memberikan dukungan teknis dan tenaga ahli. What's your name? Julian. 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 Yes. Rudy. Rudy. Yep. Amir Muhammad. Amir Muhammad. Nice to meet you. Nice to meet you, Amir Muhammad. Wow. Okay. Hello. Nice to meet you. Hello. Hello. Good night. Hi. Hi. Just waiting for. Next station, Okay. Singapore. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. 直接就不收我们钱了，因为他不能用现金买票，对只能刷他们当地的卡，是不是？对。人挺多的。感觉怎么样？体验了伊斯法罕的地铁，对伊朗第3大城市的地铁。对，啊明显感觉比德黑兰的要新一些，啊，应该刚建成没有多少年。嗯还有就是特别熟悉，嗯感觉什么都很熟悉，设计啊，包括站台的设计，包括整个列车的报站啊，列车的设计啊，都很熟悉，就是中国建的嘛，对按中国的标准建的。对，还挺舒服的。然后刚才人也挺多的，是吧？对对对，人真的很多。虽然那个站台感觉没什么人，但是在那个车厢里人还挺多的。对啊，很舒服哎，走在这边。嗯，就那个晚上人还蛮多的，大家满大街感觉还挺会享受生活的，惬意挺惬意的。Terkadang yang menarik dari sebuah perjalanan justru datang dari hal tak terduga, seperti sore tadi di New Julfa ketika kami secara tak sengaja bertemu dan berkenalan dengan Aras, seorang pria Iran yang saat ini berdomisili di Inggris dan kebetulan sedang mengunjungi keluarganya di Isfahan. Ia dengan sangat antusias mengajak kami menjelajahi Isfahan di malam hari. Pertama, Aras membawa kami menyelami sejarah dengan mengunjungi Hotel Abbasi, hotel tertua di Isfahan yang sangat megah. Kami berjalan di antara lampu gantung kristal dan taman tradisional yang diterangi cahaya remang-remang, sambil mendengar kisah-kisah masa lalu yang terukir di setiap sudutnya. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih kemewahan dan detail menakjubkan dari dalam Hotel Abbasi ini, teman aku Julian sudah membuat vlog khusus Hotel Abbasi. Langsung aja kepoin channel Julian, linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dari Hotel Abbasi kami diajak makan malam di sebuah restoran yang menyajikan makanan lokal Iran. Restoran ini terletak di sebuah lereng bukit, dan dari sini kita dapat melihat seisi kota Isfahan di malam hari. The top of the mountain, no? Yes, not the top of the mountain, but we will have a nice view when we get up there. Usually you have to park there, and a shuttle will take you up there. Okay. But it's nice to go your own speed, slowly, watch. We are so lucky to have you today. So what mountain is it? Safa. Safa. You know the name. Okay, Safa mountain. Let me just see if I could take a nice photo of you guys. Dan dari sini kita bisa melihat seisi kota Isfahan. Oh. Drinks. You have ginger malt. Is it sugar garlic?
no sugar, just in vinegar. Oh, okay. Okay. And usually they keep it for a few years. Oh. They don't sell it straight away. So this is, for example, been inside vinegar for at least 2-3 years. This inside the vinegar, they keep it for 7 years. They believe after 7 years it's better. When it's 7 years old, you touch it, it melts. Oh. And they say, I'm not sure it's true or not, but they say it's for medicine use. It's much more like medication. And this is yogurt? With special garlic. It's not garlic, Okay. but it's from garlic family. So it tastes a bit different. It's good. Good? He's learning, he's learning. He's a fast learner. It's good. It's good. It's good? Yeah. Yeah, when he goes for second one means it's good. If he only try one, means not that good. Try. It's good. It's good. If you like something, we can order more. No This problem. one's good. You want another one? Yeah. 也没写的干嘛的。也没什么蒜的味道。对，没什么蒜的味道。It's okay. Tastes like Back to the, okay. We went from good to back to okay. No. It tastes like normal yogurt. Yogurt, But no, but Not a very strong smell. Yogurt yang kami makan dicampur dengan potongan kecil bawang Persia yang dikeringkan. Rasanya seperti kombinasi antara bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, tapi tidak terlalu tajam. Vegetables that only grow in mountain, and Yes. you go to Yep. the mountain and collect. You don't grow them in a farm. So it only grows in mountains. No, it says in Asia, in many parts of Asia, but mainly, I'm sure somebody now is making it in the house, but usually they go to mountains. Oh. Yes. Yeah, which one was up in the coffee? Which rice you like better? With some herbs or no herbs? Or you want to try mixed? This one. You prefer this one? Yeah. You? I prefer this one. Okay. Yeah, with herbs. I don't eat rice, so that's yours. You don't eat rice? Okay, but this one is not yours. Okay. Okay, and that one yours. And this one is lamb. This one is minced beef. Minced beef. This is lamb chop. Okay. And this And one this is is- chicken. This is lamb again. Oh, lamb This is again. chicken. Yours? Okay. Thank you. I'm okay. Damn it. Thank you. No, damn it. What's that? Butter. A butter? Yeah. Mix quickly. Oh, mixed Before it with gets butter? cold. Okay. Mix quickly Okay. before it gets cold. Keep mixing. Mixing. You have to do it quick. Ini adalah nasi rempah khas Iran yang bernama sabzi polo. Hidangan ini dimasak dengan beras basmati dan campuran aneka rempah seperti daun ketumbar, daun adas manis, dan bawang putih. Japanese people, when they bake the first day, Japanese. Just like, It's so good! so good. Setelah menikmati makan malam, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Tapi siapa sangka, di Isfahan, malam justru baru saja dimulai. Kami diajak oleh Aras menuju sebuah jembatan bersejarah yang menjadi ikon kota ini, Siosepol, atau Jembatan 33 Lengkungan. Dibangun pada awal abad ke-17 oleh perintah Syah Abbas pertama dari dinasti Safawi, jembatan ini dulunya menghubungkan istana kerajaan dengan kawasan Armenia di New Julfa. Jembatan ini membentang hampir 300 meter di atas Sungai Jayande. Tapi karena kemarau berkepanjangan, Sungai Jayande kering tanpa setetes pun air. Keindahan jembatan Siosepol bukan hanya pada arsitekturnya, melainkan pada kehidupan yang berdenyut di sekitarnya. Jembatan sepanjang ini sudah 400 tahun tapi masih berdiri kokoh di sini. Dan selama beberapa hari perjalanan di Iran, rasanya terharu banget dengan kebaikan dan keramahan orang lokal di sini.
Di tengah waktu kami yang terbatas di Isfahan, Aras seolah tak ingin kami melewatkan satupun keindahan kotanya. Setiap sudut baginya punya cerita, dan malam ini, ia masih punya satu kejutan lagi. Kami diajak menuju Khaju Bridge, jembatan lain yang tak kalah megah dan bersejarah. Dibangun sekitar tahun 1650, jembatan ini dulunya bukan hanya penghubung dua tepi sungai Jayande, tetapi juga tempat pertemuan, panggung seni, dan bahkan tempat sang raja duduk menikmati pemandangan sungai. If you notice, the length is not as big as Siasepo, because this side of the river is tinier. That one was longer to walk. So the beautiful part starts here, where it's a bit taller. You see loads more birds, and we can go from inside and see them as well. There are 2 rooms here. They were belonged to kings at the time. They would come and sit down and enjoy the river. Nah, inilah bagian yang paling istimewa dari Khaju Bridge. Tepat di tengah jembatan berdiri sebuah pavilion indah yang dulunya menjadi tempat sang raja menikmati pemandangan. Bagian dinding pavilion dihiasi lukisan dan pola geometris khas Persia. Dan di setiap lengkung jendelanya, kita bisa melihat keseimbangan sempurna antara seni, arsitektur, dan alam. Malam kian larut, namun di bawah lengkungan-lengkungan Khaju Bridge terdengar gema suara orang-orang bernyanyi. Kehidupan di Isfahan seakan tak pernah berhenti bernafas. Pengalaman malam ini membuatku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Isfahan di malam hari bukan sekadar kota yang indah. Ia adalah jiwa Persia yang hidup. Sederhana tapi penuh makna. Aku bisa merasakan kebanggaan orang Iran akan peradaban mereka yang luar biasa. Di bawah lengkungan jembatan yang disinari lampu remang kekuningan ini, aku tahu malam ini bukan sekedar perjalanan, tapi pengalaman yang akan terus terpatri di ingatan.